Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Saya Fazrul Ismail sebagai content officer di Warisan Umat Ikhlas. Dan pada hari ini saya ingin mengucapkan syukur pada Allah SWT peluang bersama dengan tuan-tuan yang di online sekarang ini dalam kawalan ataupun pergerakan terhad kita di rumah masing-masing, tetapi Allah memberi peluang kepada kita. Allah memberi peluang kepada kita untuk masih lagi dapat kita menikmati satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada Ar-Rahman, iaitu Alam Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran, peluang untuk kita sama-sama walaupun kita berada di rumah, ajak keluarga, ajak kepada rakan taulan, sharekan apa yang ada daripada Quran Hour. Dan insya-Allah kita akan bersiaran pada setiap hari. Insya-Allah kita doakan ya, saya akan bersama dengan tuan-tuan insya-Allah pada jam 8 pagi. Ya, apa yang kita akan dalami ada dua perkara. Satu, bagi tuan-tuan yang mungkin ada kesempatan, kita galakkan ya, sama-sama kita doakan kita dapat baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Dicadangkan kalau kita ada 14 hari 15 hari ini, satu hari 2 juzuk. Satu hari 2 juzuk. Ya, jadi mungkin bagi semua orang kata, oh ini susah ni, dua juzuk. Bagi yang tak dapat 2 juzuk, 1 juzuk. Yang tak dapat 1 juzuk, setengah juzuk ataupun mungkin setengah muka surat, satu muka surat, bergantung. Tetapi apa yang kita akan dalami insya-Allah, kita akan mengikuti sinopsis ya, sinopsis daripada juzuk yang sedang kita baca itu ya, sama ada tuan-tuan baca ke tak baca, tapi kita akan dengar. Dan insya-Allah bahagian yang kedua insya-Allah kita akan melihat kepada tadabbur. Ya, kalau sinopsis itu kita dapat gambaran, ya, bahagian yang kedua kita akan tengok tadabbur daripada Al-Quran. Jadi tadabbur ini kita akan melihat kepada beberapa surah yang telah dibincangkan dalam siri Quran Hour yang lepas ya, World Quran Hour yang lepas. Dan juga kita akan memberi fokus kepada Quran Hour pada tahun ini yang membincangkan surah Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman, bila Allah sebenarnya amat kasih sayang kepada kita. Dan salah satunya ialah tuan-tuan, kita berada di online sekarang ini untuk sama-sama kita tatapi, untuk sama-sama kita hargai nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita duduk sebentar. Allah memberi mesej sebenarnya ya, bagi orang yang stress out ataupun yang tidak dapat melihat perkara ini. Bila dia tidak dapat lihat pada Al-Quran, mungkin dia rasakan bahawa ini sebagai kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi bagi yang mengikuti Al-Quran, yang kita ingin doakan, walaupun kita berada di rumah tak bekerja, bagi yang bisnes mungkin dia pening kepala kan, macam mana ni kan 2 minggu ni, tetapi kita doakan kita dapat sesuatu yang lebih besar daripada keuntungan di dunia ini insya-Allah. Jadi mari tuan-tuan, sama-sama kita perhatikan sekejap ya, daripada Al-Quran. Saya ada Quran saya kat sini, saya akan ambilkan. Okey, saya baca. Tuan-tuan yang ada Al-Quran pun boleh ambil, boleh baca. Sekarang kita nak tengok sedikit intro kepada juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama sebagai sinopsis kita pada hari ini ya. Jadi sila buka kepada Al-Quran sambil saya bersedia ya bersama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin saya boleh tunggu sekejap ya. Ambillah di rak ke ataupun di mana-mana Quran masing-masing ya. Saya tunggu sekejap.
Baik tuan-tuan, puan-puan, kita ulang balik semula. Minta maaf ada kesilapan sikit. Okey. Kita baca daripada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan dan puan, mari kita baca daripada surah Al-Baqarah, ya. Kita masih lagi, bagi tuan-tuan yang baru mengikuti, sekarang ini kita berada pada juzuk pertama dan kedua. Kita nak baca surah Fatihah, kita nak baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika humul muflihun. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, inilah permulaan bagi juzuk yang pertama, dan kita nak juga melihat kepada juzuk yang kedua, ya. Tuan-tuan, kalau ada Al-Quran, mari kita tengok kepada juzuk yang kedua. Yang lepas ni tuan-tuan boleh teruslah, ya, membaca juzuk pertama dan juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-22. Ya, kita baca ayat 142 sehingga ayat 143. Tuan, ya, 142 hingga 143. Ya, saya silakan tuan-tuan buka muka surat 22. Baik, kita akan membaca daripada ayat 22 ataupun muka surat 22 sama-sama tuan-tuan. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Itulah sebahagian daripada juzuk yang kedua, ya, Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya ingin membawakan tuan-tuan kepada sinopsis, apakah ringkasan daripada surah yang kita dah baca tadi, iaitu yang pertama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama, ya, surah yang pertama. Dan apakah yang ada dalam surah tersebut? Ia bercerita tentang pembukaan, ya, tentang pembukaan. Dan perlu kita ingatkan dalam juzuk yang pertama, ya, kita sekarang dalam Quran Time, juzuk yang pertama itu kita membincangkan tentang pembukaan. Ada tiga perkara penting dalam surah Al-Fatihah yang perlu kita fahami. Yang pertama, Allah memperkenalkan siapa Allah, ya, iaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah memperkenalkan Allah. Yang kedua ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyatakan bahawa kita adalah hamba, ya, kita mengaku kita hamba yang perlukan pertolongan daripada Allah. Dan yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang diberikan pada orang yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai ataupun yang disesatkan. So ada tiga, A, I, S. Allah, ibadah dan juga sirat. Inilah yang akan berulang sepanjang Al-Quran. Sepanjang Al-Quran, kalau kita baca, ya, kalau katakan kita tengok dalam surah Al-Baqarah, dalam surah-surah yang seterusnya yang kita akan dalami sepanjang 14-15 hari ini, kita akan dapati bahawa Allah, ibadah dan sirat ini, jalan hidup kita ini, Allah ulang berbagai perkara, dia punya yang baik, tak baik, tokohnya apa sebagainya untuk kita faham, ya. Jadi ini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah saya hari ini saya tidak dapat tunjukkan di atas skrin, ya, tetapi insya-Allah saya cuba sekejap, ya, saya cuba untuk meletakkan gambarnya, tuan-tuan, ya. Saya bawakan dalam masa beberapa ketika. Jadi tuan-tuan berehat sebentar, sambil berborak ke bertanya, lihat Al-Quran itu, kembali balik selepas ini, di mana kita akan bersiaran. Saya akan kongsikan apakah gambaran luas tentang surah Al-Baqarah. Sebentar, tuan-tuan, ya. Baik, sekarang ini saya dah bersedia bersama dengan sinopsis surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ada 2 juzuk, tuan-tuan, ya, 2 juzuk setengah. Jadi maksudnya kita akan tengok juzuk pertama, juzuk kedua ni, apakah gambaran yang saya akan tayangkan gambarnya selepas ini. Sinopsis ini daripada buku Sinopsis 114 yang saya kompilkan, saya susun beberapa tahun yang lepas. Jadi sila perhatikan di atas skrin, saya akan kongsikan sedikit. Moga-moga ini menjadi manfaat kepada kita. Okey. Bagaimanakah surah Al-Baqarah? Okey. Baik, ini adalah surah Al-Baqarah. Inilah yang dimaksudkan dengan surah Al-Baqarah. Isi kandungannya, ya, isi kandungannya mengandungi, kalau kita tengok di bahagian ayat pertama hingga kedua tu, Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah ataupun Allah menyatakan tentang kehebatan, ya, Alif Lam Mim. Kemudian selepas itu Allah nyatakan tentang Al-Quran. Tuan-tuan, kalau perasan sebenarnya itulah yang berlaku, ya, itulah yang berlaku bila kita berbicara tentang huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran.
iaitu selepas huruf muqatta'ah tu biasanya diikuti dengan Quran, ya. Mungkin ada beberapa tempat lah yang cerita tentang apa, ujian, ya, tentang ulibatir rum, tetapi kebanyakan selepas huruf muqatta'ah itu akan diikuti dengan Quran. Okey. Mari kita tengok seterusnya. Selepas itu Allah memberitahu kepada kita manusia terbagi kepada 3 daripada ayat 3 hingga 20 itu, iaitu apakah 3 bahagian tersebut bercerita tentang manusia yang hidup hatinya. Hidup hatinya itu kalau kita tengok ayat 1 sampai 5, hati yang mati pada ayat 6 dan 7, dan hati yang sakit pada ayat 8 hingga 20. Allah beritahu tentang perkara ini kerana apa? Surah Al-Baqarah ini cerita tentang umat, ya, tentang Nabi memimpin kepada manusia di Mekah, Madinah, di Madinah pada waktu itu, ya, turun di Madinah, Aus, Hazraj dan sebagainya. Jadi ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok manusia yang kita kena faham. Hari ini saya kelompok hati hidup ke, hati mati ke, ataupun hati yang sakit. Jadi ini sebagai peringatan kepada saya yang saya dapat daripada juzuk pertama ini. Dan kemudian mari kita tengok seterusnya. Allah memberitahu kepada kita dilantik sebagai khalifah pada ayat 30 hingga 39, kisah Nabi Adam, ya. Kemudian Allah membawa kepada kita gelagat Bani Israel bila dilantik jadi khalifah Nabi Adam. Nabi Musa juga sebagai pemimpin, bagaimana menguruskan gelagat, ya, rakyatnya. Ini yang ada. Kalau kita cakap tentang kepimpinan, macam mana nak mewujudkan easy dan difficult customer, ya. Dan kemudian kita tengok pada ayat 75 hingga 86, Allah ingatkan Nabi SAW, ya, apa yang Allah ingatkan. Kalau kita tengok, tuan-tuan boleh buka pada Al-Quran pada ayat 75, ya, ayat 75, iaitu Allah nyatakan afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, ya. Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan sekulungan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Jadi kalau kita tengok pada konteks ini tadi, kita cerita tentang Allah ingatkan Nabi Muhammad bahawa dalam hidup kita ini kita tidak boleh harapkan ideal, ya. Ideal pasal apa? Ada manusia yang sebenarnya hatinya hidup, ada hatinya mati, ada hatinya sakit. Kita berdoa agar hati sakit itu hidup, ya, sihat, dan hati yang mati itu dapat hidup, ya. Tetapi ketentuan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan apa lagi yang ada dalam surah Al-Baqarah. Allah cerita seterusnya ialah orang kafir ataupun orang tidak beriman ini musuh pada Allah. Contoh orang beriman pada ayat 124. Kemudian Allah nyatakan, ini menarik tuan-tuan, ya. Ini menarik, iaitu apa? Kita bercakap tentang 286 ayat ada dalam surah Al-Baqarah. Ayat di tengah-tengahnya 143. Mari kita baca 143 itu, iaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Tuan-tuan yang ada mushaf, muka surat 22, muka surat 22, yang kita baca. Maksudnya ini dah masuk pada juzuk yang kedua, ya. Maka ayat ini di tengah-tengah, dan memang pun maksud ayat ini, ayat 143, iaitu dan demikian kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Subhanallah, tuan-tuan, ya. Ini sebagai peringatan pada kita bahawa dahlah Allah cakap umat Islam ni umat pertengahan, wasata, ya, wasatiyah, dan diletakkan pada ayat yang pertengahan 143, ya, agar kita sentiasa ingat bahawa jangan lupa, ya, surah Al-Baqarah ni mengingatkan kita beradalah di wasata, di tengah-tengah, dan tengah itu adalah dengan panduan daripada Rasul, bukan tengah itu dengan kita sendiri yang berfikir. Okey. Kemudian mari kita tengok seterusnya apa yang ada dalam juzuk kedua. Sekarang kita dah masuk juzuk kedua. Makanan. Ada cerita pasal makan, tuan-tuan, ya. Ada cerita pasal makan. Pada ayat 167 sebentar tadi, ataupun apa? Tanda kuasa Allah, 168. 168, kalau tuan-tuan ada Quran muka surat 168. Allah cakap apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu 168. Makanan.
Jadi apa kaitan makanan dengan umat yang sihat? Umat yang sihat jaga pemakanan, tuan-tuan ya. Umat yang sakit, umat yang hatinya mati, dia tak kisah dia makanlah kelawar ke, makan ular dan sebagainya, tapi kita bagi orang yang beriman yang baca Al-Quran ini akan jaga pemakanan. Kita doakan kuat, tuan-tuan ya, pasal bukan mudah dengan keadaan sekarang ini, dan terutama pada 2 minggu ini kita kena jaga pemakanan kita. Seterusnya Allah bawakan kepada apa? Allah bawakan kepada ciri-ciri kebajikan sebenar pada ayat 177. Ya. Kemudian Allah bawakan kepada berpuasa. Tapi sebelum kita pergi pada berpuasa, kita pergi ayat 177 dulu. Ya, 177. Allah bercerita tentang Al-Bir. Ayat 177 Al-Bir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, muka surat 27. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah cerita tentang ayat 177 orang yang bir, al-mabrur, orang yang al-brar ya. Apakah orang yang bermabrur ini? Kalau orang balik umrah haji, orang cakap mabrur, cirinya ada pada ayat 177. Inilah digelar sebagai orang yang bertakwa, dia beriman dan kemudian dia melaksanakan solat, zakat dan juga tunaikan janji. Hubungan dengan manusia pun dia janji jaga elok-elok dan dia juga sabar dengan segala ujian. Tuan-tuan ya, sekarang ni kita dalam ujian, kita sabar, jangan banyak komplain ya. Memang macam-macam ya, kalau di Selangor ini kita ada isu air, kemudian kalau kita bercakap tentang isu dekat Aeon ke, dekat kedai Speedmart ke, habis telur ke apa sebagainya, jangan banyak komplain ya. Kalau nak komplain juga ikut pada channelnya, tetapi ini adalah Allah cakap wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ya, ketika peperangan juga ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Inilah digelar sebagai orang yang benar, orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah beri peringatan pada saya, pada tuan-tuan sekalian pada hari ini. Baik. Seterusnya kita pergi kepada apa yang kita bicara tentang kewajipan berpuasa pada ayat 183. Kita pun memang dah dekat nak puasa dah ni. Berperang dalam bulan haram, haji, telatah orang munafik ya tuan-tuan. Jadi ini semua adalah daripada juzuk yang kedua ya, sebelum kita pergi kepada juzuk yang ketiga pada ayat yang ke-253. 253 tu dah cerita pasal Rasul mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi sebelum ayat 253, juzuk yang ketiga itu ada masalah hidup dunia kita ya. Iaitu mari kita tengok sikit masalah hidup dunia kita pada ayat 213 ya. 213 ini mari kita tengok sikit tuan-tuan yang ada Quran. Ini cara kita berinteraksi pada hari ini pada muka surat yang ke-33. Boleh tuan-tuan ya. Muka surat 33 ayat 213. Allah cakap tentang kanan nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal haqqa liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Allah cerita tentang umat manusia ni pada awalnya bersatu. Allah berikan panduan apa sebagainya, tetapi selepas itu dia suka bertelingkah, ikhtilaf. Siapa yang baca surah Baqarah dia akan tahu bahawa jadi khalifah memang kena uruskan ikhtilaf, dan kalau kita jadi khalifah janganlah banyak ikhtilaf. Kita kena uruskan saja tapi jangan kita banyak berkhilaf. Kitalah yang mendamaikan kerana kita ikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat ini wa mahtalafu fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ba'yan bainahum. Dan Allah cakap ikhtilaf ini berlaku selepas dia datang panduan, dia datang pencerahan, tetapi lepas tu dia ada sifat dengki. Dengki tuan-tuan ya. Ini perkara yang berlaku pada zaman dahulu, pada zaman sekarang juga sebagai peringatan jangan kita dengki. Orang ada kelebihan, ilmu agama, ilmu tertentu, dapat itu ini dan sebagainya. Jangan dengki. Jangan ba'yan bainahum ya. Fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biiznih ya. Dan Allah cakap
maka dengan kehendak Allah berikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Dia masih lagi berselisih, tapi dia membenarkan kata Allah dan beriman. Allah kata, Allah bagi hidayah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan pimpin kita, tuan-tuan, ke jalan yang lurus yang kita minta pada setiap hari. Okey, jadi itu antara masalah yang berlaku, ya, di kalangan umat Islam pun, orang Islam lagi lah, bukan Islam lagi. Dan di akhir sekali, sebelum masuk pada juzuk yang ketiga yang kita akan bincangkan esok, ayat 246, ya, hingga 252, kisah Talut dan pengikutnya. Kisah Talut. Siapa Talut? Talut ini adalah, dia Talut dengan Jalut, ya. Jalut ni jahat, Talut ni baik, dia pengikut pada Nabi Daud. Maka pemimpin yang baik ini Allah bantu, ya. Kalau kita nak dapat pemimpin baik, kita kena jadi baik rakyat. Dan bila pemimpinnya baik, ya, uruskan dengan baik, maka Allah akan bantu kemenangan untuk menghadapi, kalau dalam konteks kita sekarang ini menghadapi cabaran yang ada, Allah akan bantu, ya. Moga-moga tuan-tuan ini adalah panduan kita bersama dalam kita bincang tentang juzuk 1 dan 2. Selesai kita hari ini, tuan-tuan boleh baca lebih detail lagi kisah ini dan tuan-tuan dah dapat gambaran. Dan insya-Allah ini adalah segmen bahagian yang pertama. Segmen pertama, dan insya-Allah kita akan berkongsi pada hari esok, bermula hari esok. Pada hari yang seterusnya kita ada dua segmen, ya. Satu juzuk, dan kemudian kita akan bincang tentang surah Ar-Rahman, surah-surah lain yang telah kita tadabbur sebelum ini, untuk kita sama-sama ingat bersama, tuan-tuan, ya, ingat bersama sebenarnya apakah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya kalau kita bincang tentang kehidupan kita, kita akan tahu, okay, pada hari ini saya discusskan sedikit bahawa sebenarnya kita ada banyak cabaran, ya, kita ada banyak cabaran, dan itu sebabnya kita nak diskusi pada tahun ini surah Ar-Rahman. Dan pada hari-hari yang akan datang kita akan lihat secara apakah mesej ini, terutama menghadapi COVID, tuan-tuan, ya. Tapi yang paling pasti hari ini saya nak kongsikan satu, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kalau kita tengok pada ayat kelima tu, Allah bersumpah ataupun menyatakan asy-syamsu, matahari dan bulan, pada kiraan yang tepat. Jadi alam ini sebenarnya telah tepat. Allah tak tersilap dalam menguruskan alam ini. Termasuklah sekarang ini bila ada COVID-19, sebenarnya bukan Allah tidak tepat, tetapi sebenarnya ada mesej, ada manusia yang tidak tepat, tidak mengikut kepada asy-syamsu wal qamaru bihusban, tidak mengikut kepada 'allamahul Quran, ya, ataupun 'allamahul bayan, tidak mengikut kita ni sebagai manusia. Buatlah tindakan sebagai manusia yang selalu mengikut kepada Al-Quran, sehingga kan Ar-Rahman jauh, ya. Bila jauh, Allah sekarang memberi ujian kepada kita adalah untuk mengingatkan kembali pada Al-Quran, ingat pada Allah, dan kita dekat balik. Dan ini sebagai renungan kita bersama pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari esok, tuan-tuan. Kita target sekitar setengah jam. Kita akan compilekan slot ini. Moga-moga tuan-tuan mendapat manfaat. Boleh share, ya. Tuan-tuan share. Jangan lupa share kepada kawan daripada sesi live pada hari ini. Dan juga kalau boleh kita komen-komen sikit, ya. Kalau boleh sekarang ini tuan-tuan komen jelas ke tak jelas, tuan-tuan daripada mana, daripada dalam negara, luar negara, bersama keluarga ke, seorang-seorang ke, okey, ataupun ada pertanyaan ke, silakan saya cuba untuk jawab kalau boleh selepas ini, ya. Jadi sila tinggalkan komen dan saya akan kembali semula sebelum kita berakhir. Silakan.
Okey, saya membacakan daripada Penggalan Cepa jelas, daripada Ipoh jelas, daripada Terengganu jelas. Okey. Kemudian mari kita tengok siapa lagi yang ada online beritahu kalau ada pembaikan, feedback, tolong maklumkan. Ini hari pertama saya ya di rumah bersama dengan tuan-tuan. Doakan saya, keluarga saya, tim di Warisan Umat Ikhlas di Akademi SDG ya. Okey. Okey, saya nak bacakan kalau ada komen-komen seterusnya daripada mana lagi, daripada Melaka jelas. Okey. Wilayah persekutuan jelas. Okey, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Okey, Kota Baru pun jelas ya. Jadi insya-Allah kita doakan bersama insya-Allah agar majlis ini dapat diberkati. Tuan-tuan boleh nanti ya share dan sebab kita terbagi pada dua, yang pertama sinopsis juzuk dan yang keduanya adalah diskusi tadabbur surah-surah pilihan daripada kempen Quran Hour ya. Baik, dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.